Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama dengan saya Lokman Hakim sebagai pengacara anda dalam slot pentaksiran sumatif dengan tajuk Format Pentaksiran Pendidikan Islam Bahasa Arab KBT dan juga KBD bersama dengan penyampai kita. Nak tahu siapa? Macam biasa, jom lihat profil penyampai kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Puan Nurul Sakinah Badarul, merupakan penolong pengarah Unit Pendidikan Agama Islam Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Juga bersama dengan kita, jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Terima kasih Cikgu yang sudi bersama dengan kita juga hari ini. Baik Puan, ramai yang tertanya-tanya apakah perbezaan antara KBT dan KBD? Okay. Silakan Puan. Terima kasih banyak Hakim, soalan yang sangat bagus saya kira. Okey. Sebelum kita masuk kepada format pentaksiran dan contoh item bagi 6 mata pelajaran, okey. Yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang perbezaan KBT dan KBD. Okey. KBT membawa maksud kurikulum bersepadu tahfiz, manakala KBD ialah kurikulum bersepadu dini. Okey. Jadi perbezaan antara kedua-dua kurikulum ini ialah dari segi mata pelajaran yang ditawarkan. Okey, KBT melibatkan mata pelajaran Maharat Al-Quran dan Hifz Al-Quran. Manakala KBD pula menawarkan mata pelajaran Usul Ad-Din, Asy-Syariah, Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Baik, jadi itulah perbezaan antara KBT dan juga KBD. Baik Puan, untuk segmen ini kita nak fokuskan untuk mata pelajaran apa terlebih dahulu? Okey, untuk segmen ini saya akan jelaskan tentang format pentaksiran bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab. Baik, silakan Puan. Okey. Okey. So, pada permulaannya adalah mata pelajaran pendidikan Islam. Kod mata pelajarannya adalah 45. Yang mana pertama sekali kita akan tengok dari segi format pentaksiran pendidikan Islam bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. So, kita akan tengok dari segi jenis instrumennya. Jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Manakala jenis item yang terdapat dalam instrumen pendidikan Islam ialah objektif aneka pilihan. Yang kedua, objektif pelbagai bentuk. Yang ketiga, subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Dan yang keempat, subjektif berstruktur. Okey, jadi sekejap lagi kita akan tengoklah dia punya jenis-jenis item ataupun contoh-contoh item bagi setiap jenis item yang diberi ini. Okey, seterusnya adalah bilangan soalan bagi ujian bertulis pendidikan Islam. Okey, dia merangkumi 5 bahagian. Okey, yang pertama bahagian A. Okey, bahagian A ini soalannya mencakupi semua bidang. Okey, mengandungi 20 soalan. Okey, bentuk soalannya adalah OAP membawa 20 markah. Okey, seterusnya bahagian B mengandungi bidang Al-Quran dan hadis dan jawi. Seterusnya mengandungi 2 soalan subjektif dan OPB 20 markah. Bahagian C bidang akidah, 1 soalan subjektif dan OPB membawa 20 markah. Seterusnya bahagian D bidang fiqh, 1 soalan subjektif dan OPB mengandungi 20 markah. Manakala bahagian E bidang sirah, tamadun Islam dan akhlak Islamiah, 1 soalan subjektif dan OPB yang membawa 20 markah. Okey, jadi jumlah keseluruhan markah bagi
ujian bertulis pendidikan Islam ialah 100 markah. Baik. Okey. Murid-murid pula diminta menjawab dalam tempoh 2 jam. Okey. Konstruk yang diuji di dalam ujian pentaksiran pendidikan Islam ialah memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Manakala aras kesukaran soalan mengikut nisbah aras rendah 5, sederhana 3 dan tinggi 2. Okey. Kaedah penskoran bagi kertas ujian bertulis pendidikan Islam pula melibatkan kaedah penskoran dikotomus, analitik dan holistik. Okey, seterusnya kita terus tengok pada item contoh pendidikan Islam. Okey, ini adalah contoh item objektif aneka pilihan. Yang tadi kita ada sebut dalam format kan. Ini adalah contoh objektif aneka pilihan. Objektif aneka pilihan membawa maksud satu sahaja jawapan yang betul. Ada satu jawapan yang betul daripada pilihan jawapan yang diberikan. Okey. Contohnya macam soalan nombor 3, manakah yang berikut dapat dilaksanakan untuk mengangkat hadas kecil dan besar? Okey, pilihan jawapan yang diberi A. Istinja, B. Berwuduk, C. Tayamum, D. Mandi wajib. Okey, mungkin Hakim boleh bantu saya? Cuba Hakim jawab soalan ini. Manakah yang berikut dapat dilaksanakan untuk mengangkat hadas kecil dan besar? Iaitu mandi wajib. Betul ke? Hakim. Jawapan yang bagus. Jadi saya bagi je, 1 markah. Baik. Okey, soalan nombor 4 bila Hakim mungkin Hakim Baik. boleh baca dan cuba. Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan berniat menyapu debu ke muka dan tangan, iaitu D, Puan, tayamum. Betul Tayamum, ke? betul. So, bagus Hakim jawab dengan baik. Okey. Terima kasih. Seterusnya, okey, tadi kita tengok dah objektif aneka pilihan dan yang bentuk atau jenis item yang seterusnya adalah objektif pelbagai bentuk. Okey, untuk makluman Hakim, objektif pelbagai bentuk ni dia ada banyaklah bentuk soalannya kan. Antaranya isi tempat kosong, soalan berbentuk betul salah, dan ini antara salah satunya adalah soalan berbentuk padanan. Okey. Jadi ini adalah soalan bentuk padanan. Jadi kita boleh tengoklah dekat situ, ini adalah contoh itemnya. Okey, seterusnya soalan subjektif. Okey, soalan subjektif pula dia memberi peluang kepada pelajar untuk memberi respon berdasarkan skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada mata pelajaran bahasa Arab, iaitu kod mata pelajarannya 31. Okey, kita tengok pada format kertas bahasa Arab bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, jenis instrumennya ialah ujian bertulis. Jenis item yang ada dalam instrumen ini ialah OAP, OPB, subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Okey, seterusnya bilangan soalan yang terkandung di dalam instrumen ini adalah mengandungi 5 bahagian. Okey, bahagian alif, bahagian ba, bahagian jim, bahagian dal dan bahagian ha. Okey, seterusnya tempoh ujian juga diberi selama 2 jam. Seterusnya adalah konstruk yang diukur dan diuji di dalam kertas bahasa Arab ialah pengetahuan sistem bahasa. Di sini dia ada bidang nahu dan sorof. Seterusnya kemahiran membaca dan memahami, kemahiran menulis, kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa. Dan kaedah penskorannya adalah dikotomus, analitik dan holistik. Okey, ini adalah item contoh bahasa Arab, juga OAP, berbentuk OAP, tapi ini fokus pada mata pelajaran bahasa Arab saja. Okey, jadi kita tengok pada contoh item tu, mungkin Hakim boleh cuba baca dan jawab. Baik. Tabtasimu amamal hadirin. Ba atau libatu. Ya, okey. Betul jawapannya at-talibatu. Ini menguji kita punya tata bahasa lah ataupun nahu. Okey. Seterusnya kita akan tengok pada subjektif respons terhad. Di sini ada kismu ba dan kismu jim. Okey. Untuk kismu ba ni soalan meminta murid untuk membina ayat. Okey, ayat yang betul menggunakan perkataan ataupun frasa yang diberikan sehingga jelas maknanya. Okey, manakala kismu jim pula al-as'ilah, di sini soalan ini berpandukan kepada teks kefahaman. Jadi murid akan membaca teks kefahaman dan menjawab soalan kefahaman yang diberikan. Okey, yang
Terakhir, subjektif respons terbuka. Okey, subjektif respons terbuka memberi peluang kepada pelajar untuk memilih tajuk karangan yang diberikan dan menulis, menyampaikan idea dan respons yang kreatif dan kritis. Okey. Seterusnya. Okey, baik. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang format pendidikan Islam dan juga bahasa Arab. Dan sekarang Ustazah, kita nak berehat seketika. Puan boleh ya? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot pentaksiran sumatif. Kembali bersua dalam slot pentaksiran sumatif. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Puan Nurul Sakinah Badrul dan juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid. Untuk segmen ini, kita nak tahu tentang format maharat Al-Quran dan juga usuluddin. Betul Puan ya? Betul, Hakim. Baik, silakan Puan. Okey, untuk segmen kali ini kita akan sambung lihat format pentaksiran bagi dua mata pelajaran lagi, iaitu maharat Al-Quran. Kod mata pelajarannya adalah 91 dan juga usuluddin, iaitu kod mata pelajarannya adalah 96. Okey. So kita akan tengok pada maharat Al-Quran dulu. Format pentaksiran maharat Al-Quran bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Okey, jenis itemnya ada dua, iaitu objektif pelbagai bentuk dan juga subjektif. Manakala bilangan soalannya merangkumi dua bahagian, iaitu bahagian A mengandungi 20 soalan OPB. Jadi murid dikehendaki menjawab semua soalan, dan bahagian B ada 4 soalan subjektif. Okey. Jadi murid menjawab 3 soalan sahaja. Okey. Seterusnya markah bagi bahagian A 20 markah. Markah bagi bahagian B 30 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah adalah 50 markah. Okey. Tempoh ujian ialah 1 jam 30 minit. Manakala konstruk yang diukur di dalam kertas ujian maharat Al-Quran ialah konstruk pengetahuan, pemahaman dan kemahiran aplikasi. Okey. Manakala aras kesukaran bagi item ataupun soalan di dalam kertas ujian ini mengandungi aras rendah 5, manakala aras rendah 3 dan aras tinggi 2. Okey. Kaedah penskoran ialah analitik. Okey, seterusnya kita akan tengok pada item contoh maharat Al-Quran. Okey, ini adalah item contoh berbentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, kalau kita tengok dekat sini, imla al-faraghat al-atiyah bi ikhtiyaril ijabah as-sahihah al-muaddah. Okey, bentuk soalan OPB ini meminta pelajar ataupun murid untuk mengisi tempat kosong dengan memilih jawapan yang betul yang telah disediakan. Okey, kat sini kita ada tengok dia ada pilihan jawapan, jadi murid perlu memilih dan menulis jawapan yang betul. Okey. Okey, seterusnya bentuk OPB masih lagi dalam objektif pelbagai bentuk, tetapi bentuk yang berlainan, iaitu dha' alamah as-sahih amama al-ibarah as-sahihah wa alamah al-khati' amama al-ibarah al-khati'ah fima ya'ti. Okey, soalan ini meminta murid untuk meletakkan tanda betul bagi penyataan yang betul dan meletakkan tanda pangkah ataupun salah bagi penyataan yang tidak tepatlah ataupun salah. Okey, jadi murid-murid perlu membaca dan faham dengan baik sebelum memberikan jawapan. Okey. Okey, manakala soalan ataupun item yang seterusnya adalah subjektif. Okey, subjektif ialah soalan ini, contohnya kita boleh tengok kat sini, as-su'alul awal, ma huwa ta'riful Quran lughatan wa syar'an. Okey,
Soalan ini dia bertanya ataupun meminta murid memberi takrif, okey, Al-Quran secara bahasa dan syarak. Okey, jadi dia memperuntukkan markah di situ 2 markah. Jadi murid perlu memberikan jawapan berdasarkan skop yang disoal, mengikut jumlah markah yang diperuntukkan. Okey. Begitu juga dengan soalan ba, mal farqu bainal Quran wal mushaf. Okey. Apakah perbezaan antara Al-Quran dan mushaf? Di sini juga ada 2 markah lah. Jadi murid perlu menjawab dengan tepat. Okey, seterusnya kita beralih kepada mata pelajaran yang berikutnya, iaitu Usuluddin. Okey, kod mata pelajarannya adalah 96. Okey, kita tengok pada format. Okey, format bagi pentaksiran Usuluddin tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey. Kedua-duanya adalah berbentuk ujian bertulis. Okey, jenis item bagi kertas ujian Usuluddin ialah objektif pelbagai bentuk dan subjektif respons terhad. Okey, manakala ada sedikit perbezaan dari segi bilangan soalan mengikut bahagian tersebut. Okey, contohnya Usuluddin tingkatan 1 mengandungi 2 bahagian. Okey, bahagian A 6 soalan yang merangkumi bidang tauhid. Manakala bahagian B 10 soalan mencakupi bidang tafsir dan hadis. Okey, jadi untuk tingkatan 1 ni dia sedikit berbeza dengan tingkatan 2 dan 3 kerana murid belajar di tingkatan 1 hanya 3 bidang sahaja. Manakala di tingkatan 2 dan 3 murid belajar 5 bidang. Jadi bilangan soalan dan juga cakupan bidang ada tambahan di situ, iaitu sirah dan tarikh Islam dan akhlak dan tasawuf. Okey, seterusnya markah bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Okey, jadi keseluruhan markah adalah 100 markah. Murid-murid diminta menjawab dalam tempoh 2 jam dan juga konstrak yang diukur ialah pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Okey, aras kesukaran juga sama mengikut nisbah 5-3-2. Okey, iaitu rendah 5 manakala sederhana 3 dan tinggi 2. Okey, kaedah penskorannya adalah analitik. Okey, kita tengok terus pada item contoh Usuluddin. Okey, Hakim, mungkin Hakim boleh baca kita punya soalan ni. Boleh puan? Ya, silakan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Masya Allah. Terima kasih puan. Ini aras sedap sangat suaranya kan. Terima kasih puan. Ini kalau soalan sebegini, arasnya tinggi ke sederhana atau rendah? Dia tengok pada item tersebutlah pada Baik. soalan tu. Berbeza dari segi soalan lah 1, 2 dan 3. Okey. Terima kasih Hakim. Sama-sama, suaranya puan. sangat sedap kan. Sama-sama. Okey. So soalan ini soalan OPB, masih lagi dalam OPB, imla al-faragha al-atiyah bi ikhtiyaril kalimah as-sahihah. Okey, soalan berbentuk padanan. Okey, jadi berdasarkan ayat Quran ataupun kita panggil stimulus yang diberikan. Baik. Jadi pelajar atau murid perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan pilihan yang diberi. Okey. Seterusnya adalah contoh item ataupun soalan OPB, masih lagi OPB, cuma soalan ini berbentuk ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlah mufidah. Jadi soalan ini meminta murid untuk menyusun perkataan-perkataan yang diberi untuk menjadi ayat yang betul atau ayat yang tepat. Okey. Okey, yang terakhir adalah contoh item subjektif. Okey, contoh item subjektif. Kita boleh tengok dekat sini soalan alif, uzkur wahidan min adabil kalam. Okey,
sebutkan satu daripada adab-adab bercakap. Jadi dia membawa dua markah. Jadi murid perlu memberi jawapan yang tepatlah berdasarkan skop dan juga markah yang diberikan. Okey, baik. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang format Usuluddin dan juga Maharat Al-Quran. Dan sekarang Puan, macam biasa kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot pentaksiran sumatif. Bersama dengan saya hari ini Puan Nurul Sakinah Badrul dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurul Adina Rashid. Untuk segmen ini kita nak tahu tentang format Asy-Syariah dan juga Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Silakan Puan. Betul Hakim. Okey, untuk segmen ini kita akan tengok format pentaksiran bagi mata pelajaran Al-Syariah, iaitu kod subjeknya adalah 97 dan juga Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, kod mata pelajarannya adalah 98. Okey. Okey, bagi mata pelajaran Asy-Syariah, okey, format pentaksiran bagi tingkatan 1, 2 dan 3 merangkumi jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Okey. Seterusnya jenis item bagi kertas ini ialah OPB dan juga subjektif respons terhad seperti mana yang telah kita jelaskan dalam subjek-subjek sebelum ini ataupun mata pelajaran sebelum ini. Okey, seterusnya dari segi bilangan soalan, okey, bilangan soalan merangkumi dua bahagian. Bahagian A adalah Al-Quran. Okey, Al-Quran ini ada tajwid, ada susun ayat. Okey, jadi dia ada 4 soalan membawa 20 markah. Bentuk soalan ataupun bentuk itemnya adalah OPB. Murid dikehendaki menjawab semua soalan, manakala bahagian B adalah dalam bidang fiqh. Okey, fiqh ada 8 soalan, 80 markah. Jenis itemnya adalah OPB dan subjektif. Okey, di sini juga murid dikehendaki menjawab semua soalan. Okey, seterusnya dari segi markah, okey, markahnya adalah 100 markah. Tempoh ujian adalah 2 jam. Manakala konstruk yang akan diukur di dalam kertas ujian bertulis Asy-Syariah ialah mengingat, memahami dan mengaplikasi. Okey, manakala aras kesukaran bagi item atau soalan di dalam instrumen ini ialah aras rendah, sederhana, tinggi, nisbah 5:3:2. Okey, manakala kaedah penskoran pula adalah dichotomous dan analytical. Okey, seterusnya kita akan tengok pada item contoh Asy-Syariah. Okey, Asy-Syariah juga ada OPB ya Hakim. Okey, so OPB untuk Asy-Syariah kat sini imla al-faraghat al-atiyah bil ijabati sahihah al-muaddah. Okey, isi tempat kosong yang berikut dengan jawapan yang disediakan. Okey Hakim, mungkin Hakim boleh cuba jawab soalan nombor 1 dan 2 tu. Baik, kalau kita lihat yang pertama fauqakum sab'a mimati bertemu dengan sin, izhar syafawi. Yang kedua wa anzalna nun mati bertemu dengan zai, ikhfa akhiki. Betul ke Puan? Ya, betul ya Hakim. Baguslah Hakim ni, semua boleh jawab, baca Quran sedap, masya-Allah. Okey. Seterusnya, kita akan tengok pada bentuk OPB yang berikutnya dalam kertas Asy-Syariah. Ratib al-ayat al-atiyah bitartibiha as-sahihah. Ini juga soalan berbentuk OPB, iaitu susun ayat-ayat yang berikut dengan susunan yang betul. Okey, jadi di sini murid-murid diminta meletakkan nombor lah bagi ayat-ayat yang telah diberikan. Okey. Okey, seterusnya adalah contoh item bagi jenis item subjektif. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, soalan alif 1, arif solat al-jamaah istilahan. Okey, maksudnya di sini murid diminta memberi takrif solat jamaah, solat secara berjamaah dari segi istilah. Okey, ini ada 2 markah di sini ya. Okey, kemudian
Soalan nombor 2, ma ad-dalilu ala masyru'iyyati salatil jamaah minal kitab awis sunnah. Okey. Jadi di sini murid diminta memberi dalil, okey, atas pensyariatan solat jemaah lah daripada ayat Quran ataupun sunnah. Okey. Okey, bagi mata pelajaran yang terakhir iaitu Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. Kod mata pelajarannya adalah 98. Okey, kita tengok pada formatnya terlebih dahulu. Okey, format bagi mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah tingkatan 1, 2 dan 3 adalah sama. Okey. Jenis instrumennya adalah ujian bertulis, kemudian jenis itemnya terdiri daripada objektif pelbagai bentuk ataupun OPB, subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Okey, bilangan soalan bagi kertas ujian bertulis ini mengandungi 4 bahagian. Bahagian A ada 4 soalan membawa 20 markah, bahagian B 2 soalan membawa 20 markah, bahagian C 4 soalan membawa 30 markah, manakala bahagian D 2 soalan 30 markah. Jadi murid-murid dikehendaki menjawab semua soalan yang diberikan. Okey. Untuk markah, okey, markah penuhnya adalah 100 markah dan murid-murid dikehendaki menjawab dalam tempoh 2 jam. Okey. Seterusnya konstruk ataupun apa yang akan ditaksir di dalam instrumen ini ialah mengingat, memahami dan kemahiran. Kemahiran di sini kemahiran aplikasi dan kemahiran menulis karangan. Okey. Seterusnya aras kesukaran adalah rendah, sederhana, tinggi mengikut nisbah 5-3-2 dan kaedah penskoran yang digunakan adalah analitik dan holistik. Okey, seterusnya kita akan tengok pada item contoh bagi mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. Okey. Okey, item yang pertama ini berbentuk OPB. Okey, di sini adalah contoh itemnya. Ini bukan soalan yang betul yang sebenar. Ini adalah contoh sahaja. Bukan soalan ni yang keluar pada tahun ni. Okey, untuk kismu alif, okey, soalan berbentuk imla al-faraghat bi ikhtiyaril ijabah as-sahihah ma bainal qausain. Okey, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan di dalam kurungan. Okey, jadi kat sini kalau kita boleh tengok soalan nombor 1 tu taknusu tempat kosong sahatul bait. Jadi murid-murid diminta memilih satu jawapan yang tepat, yang betul. Okey. Seterusnya subjektif respons terhad. Okey. Kat sini ada contoh dari soalan kismu ba dan juga kismu jim. Okey, kismu ba ini berdasarkan teks kefahaman yang diberikan. Kemudian murid-murid perlu menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks yang diberi. Kemudian kismu jim pula, murid-murid dikehendaki untuk kawin jumlah mufidah bistikhdamil kalimat wat tarakib al-atiyah. Jadi murid-murid diminta membina ayat yang betul menggunakan perkataan ataupun tarakib yang diberikan di sini. Okey? Okey, seterusnya item subjektif respons terbuka, okey, dalam kertas ujian Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah kismu dal. Okey, soalan ini memberi peluang kepada pelajar untuk memilih salah satu tajuk. Okey. Kalau di sini tajuk karangan sebenarnya, saya bacakan dulu arahannya. Ikhtar mawdu'an wahidan minal mawdu'atil atiyah waktub anhu faqratan ma la yaqillu adad kalimatiha an 40 kalimah. Okey, di sini diberikan 3 pilihan tajuk. Okey, jadi yang tajuk yang pertama usratil mahbubah, tajuk yang kedua ar-rihlah ila syati'il bahri, tajuk yang ketiga mumarasatul hiwayah fi waqtil faragh. Okey, untuk soalan macam ni Hakim, kalau Hakim sebagai murid, jadi Hakim berminat untuk memilih tajuk yang mana untuk kalau Hakim? saya suka nombor 2 iaitu rihla ila syati'il bahri. Jadi sambil kita berehat kita boleh berenang sebab berenang merupakan 3 sukan yang dianjurkan agama, berkuda, berenang dan juga memanah. Bagus Hakim, betul. Okay. Jadi untuk tajuk ataupun item jenis respons terbuka ini kita memberi ruang kepada pelajar ataupun murid, kita memberi kebebasan untuk menggayakan idea mereka untuk menulis.
Okey. Okey, baik. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah dan juga Asy-Syariah. Jadi puan, apakah rumusan ringkas untuk penghujung segmen ini? Silakan. Okey. Seperti mana yang saya sebut pada awal segmen tadi, jadi ujian akhir sesi akademik juga melibatkan mata pelajaran di bawah unit pendidikan agama Islam, iaitu pendidikan Islam, bahasa Arab, maharat Al-Quran, Usuluddin, Asy-Syariah dan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah yang akan dijalankan di sekolah lah, melibatkan murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Nurul Sakinah Badrul dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurul Adina Rashid. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya Luqman Hakim mengundur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.